satu institut di Germany, dipanggil German Munich Institute. Institut ini di Germany, orang Jerman sebelum peperangan dunia kedua, mereka pergi berlayar ke seluruh dunia, bergerak ke seluruh dunia. Dia buat apa? Mereka pergi beli Al-Quran yang lama-lama. Mereka pergi, setiap negara beli banyak Quran yang lama-lama. Dan mereka dapat beli sebanyak 42,000 naskah yang lama-lama. Dulu Quran lama-lama tu besar-besar tau, bukan kecil macam kita macam sekarang ni kan. Dulu semua besar-besar. Apa mereka buat ni? Mereka nak kaji Quran. Itu yang saya malu tu nak cakap. Yang nak kaji Quran orang bukan Islam. Orang Islam sangat rajin menunggu jawapan. So apa yang mereka buat? Mereka bandingkan Quran daripada Rusia dengan Malaysia. Mereka bandingkan Quran China dengan England. Mereka bandingkan Quran Afrika dengan Pakistan. Macam inilah mereka banding. Kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Quran yang berbeza. Maksudnya apa? Maksudnya 42,000 naskah, semuanya Quran sama. Ini mukjizat bagi saya. It's a miracle. 42,000 naskah Quran. Mana-mana negara pun bila banding semua sama. Dan satu perkara lagi, kajian yang lebih kurang sama yang dibuat terhadap Bible oleh institut yang lain. Dia buat kajian terhadap Bible, kitab Kristian lah. Dan mereka dapat kumpulkan lebih daripada 24,000 naskah, dipanggil 24,000 manuscript. Naskah Bible lah. Dan mereka buat perkara yang sama, banding satu sama lain. Kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Bible yang sama. Faham tak ni? Maksudnya 24,000 naskah yang dikumpulkan, tak ada dua yang sama. Semua lain-lain. Nampak tak keunikan Al-Quran, kecantikan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. So kita selesai peringkat yang pertama. Mari kita pergi ke peringkat yang kedua. Saya buat laju sikit boleh? Kita nak tengok mana satu pengarang yang sebenarnya pengarang Quran. Inilah nama-nama yang orang bagilah. Kalau di barat ditanya dia, rasa-rasa siapa pengarang Quran, dia akan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengarang Quran. Lepas tu dia kata, kalau kita buktikan Nabi bukan pengarang, dia kata dia belajar dengan orang Arab. Lepas tu kita buktikan orang Arab tak ajar dia, dia belajar dengan orang bukan Arab. Bila kita buktikan orang bukan Arab tak ajar dia, dia kata dia tiru daripada Bible. 75%. Lepas tu dia tuduh apa? Dia kata Quran dikarang oleh syaitan. Ini adalah nama-nama yang terkenal. Okey, yang orang tuduh adalah pengarang Quran. Tapi kita orang Islam satu dunia, semua sebulat suara kita percaya Al-Quran Allah adalah pengarangnya. Betul? So sekarang ni kita nak macam mana nak buktikan? Kita kena bincang satu persatu. Siapa yang tak layak kita singkirkan. Kita bincang, kita mula. Tapi secara ringkas ya, sudah lewat. Mungkin tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pengarang Quran? Yang pertama, dia tak pernah mengaku dia pengarang Quran. Setuju? Yang kedua, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 48, dia dikatakan sebagai apa? Seorang ummi. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Kalau tak tahu baca dan tak tahu tulis, macam mana boleh tulis Al-Quran? Kalau seseorang itu dia kata saya tak tahu tulis ABC, boleh tak saya tulis buku Melayu? Tak boleh. ABC pun tak tahu macam mana tulis. Kedua, baginda juga dikenali sebagai Al-Amin. Tahu tak Al-Amin? Dia dikenali Al-Amin bukan sesama orang Islam. Dengan orang bukan Islam pun digelar sebagai Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Trustworthy. Orang sangat-sangat percaya kat dia, betul? Amat boleh dipercayai. Dan dia tak pernah tipu. Sejak kecil sampai wafat tak pernah tipu. Tak ada rekod tunjukkan dia tipu.
Orang percaya kat dia. Dan memang dia alamin. Dia tak pernah menipu. Dia tak pernah mengaku dia pengarang Quran. Saya bagi pendekkan cerita. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengarang Quran, kalau rasa-rasa kalau kita karang buku, lepas tu kita akan tegur diri tak? Kita akan tegur diri kita tak? Macam contohlah surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4 dan 5. Kita masih ingat lagi tak ayat itu? Cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harizah. Ingat lagi? Semasa diambil sebagai anak angkat, masyarakat mula panggil Zaid bin Muhammad. Masa di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, Allah turunkan wahyu surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4 dan 5. Dan ayat itu sebut apa? Maksud dia kata Allah perintahkan Nabi. Dia kata letak balik nama bapaknya itu lebih adil dalam sisi Allah. Kalaulah baginda pengarang Quran, kenapa nak tegur sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, masih ingat lagi tak surah Abasa surah ke-80 ayat nombor 1? Sebut tentang apa? Ingat lagi tak seorang lelaki buta yang datang nak belajar dengan Nabi. Bila daripada jauh Nabi nampak muka masam. Betul? Dan kemudian Nabi berpaling. Allah tegur tak? Kalau dia pengarang Quran, kenapa dia nak aibkan diri? Faham tak ni? Kalau dia pengarang Quran, kenapa semasa isteri dia dituduh, kenapa dia tak terus bagi jawapan? Kenapa nak tunggu sebulan? Ini jelas buktikan baginda bukan pengarang Quran. Tambahan lagi, ni last. Tambahan lagi, tak mungkin baginda adalah pengarang Quran sebab Al-Quran ini, keseluruhan Al-Quran ada lebih daripada 6,000 ayat. Dan lebih daripada 1,000 ayat Quran menceritakan tentang fakta sains. Menceritakan fakta sains. 800 telah terbukti secara saintifik. Tak ada satu pun salah. Yang penting tu majoritinya yang dibuktikan secara saintifik dalam 200 tahun ini sahaja. Semasa teknologi sudah maju, baru boleh buktikan. Padahal Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. So mana mungkin baginda adalah pengarang Quran? Mana mungkin dia ada ilmu tentang fakta sains semua ini? Zaman Nabi, apa skop pun tak ada. Faham tak bahasa baru? Apa skop pun tak ada. Macam mana nak test semua ini? Sebab Al-Quran ada cerita tentang apa? Saya bagi contoh. Pertama, Quran menceritakan kejadian alam. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30. Quran menceritakan tentang bentuk muka bumi. Surah Luqman, surah 31 ayat 29. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat nombor 5. Surah An-Nazi'at, surah 79 ayat 30. Quran menceritakan bentuk muka bumi. Quran menceritakan tentang matahari. Padahal satu dunia masih lagi anggap matahari ini di tengah-tengah universe dan tak bergerak. Quran dah cerita perkara ini 1400 tahun yang lalu. Matahari bukan saja berputar pada paksinya, matahari berputar pada orbitnya. Dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 33, surah Yasin surah 36 ayat 40. Quran juga menceritakan tentang embriologi. Surah Mukminun surah 23 ayat 14. Quran menceritakan tentang deria sakit di bawah kulit. Surah Nisa surah keempat ayat 56. Quran menceritakan tentang gunung bertindak sebagai pasak untuk menstabilkan bumi. Disebut dalam surah An-Nazi'at surah 79 ayat 32. Quran menceritakan tentang kepentingan air dan sebagainya lah. Tak ada masa nak pergi ke semua itu, hanya nak bagi tahu semua ini mana mungkin baginda boleh ada ilmu tentang semua ini, fakta sains. Jelas tak? Secara ringkas, baginda tak layak jadi pengarang Quran. Setuju? Pengarang Quran adalah Allah SWT. Setuju tak? So Nabi tak layak. Kalau kita lihat di sini tidak munasabah, tidak layak, tidak logik pun. So kita terpaksa singkirkan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu orang pula cerita Nabi belajar dengan orang Arab. Arab ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, maju ke mundur? Salah, bukan mundur, bukan maju, sangat-sangat mundur. 3 kali. Sangat mundur. Bilakah negara Arab mula jadi maju? Selepas Nabi Muhammad SAW diutuskan, selepas Al-Quran diturunkan. Orang Arab maju daripada bidang apa?
perniagaan lagi, sains lagi, bahasa Arab. Dia belajar pada mana semua ini? Dia belajar daripada Al-Quran. Sains, Quran. Bahasa Arab, Quran. Tahu tak bahasa Arab, asal bahasa Arab tidak mempunyai present tense, past tense, future tense dan sebagainya. Yang mereka belajar dengan Quran. So persoalan sekarang, Nabi belajarkan dia ke dia belajar dengan Nabi? Boleh faham tak? So orang Arab sendiri belajar dengan Quran. Sebab itulah mereka mula maju. So tak mungkin baginda belajar dengan orang Arab.